Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini exercise. Okay, exercise presiden diagram ni saya akan bagi dua exercise. Satu yang normal relationship iaitu complete to start. Ya, dia start complete to start. So each of activity daripada A ni contoh exercise yang pertama. Activity A sampai L semuanya adalah relationship, normal relationship iaitu complete to start. A complete, B can start. Okey, dia macam itulah. Dan ni adalah duration dan juga ni apa kebergantungan dia kepada aktiviti apa selepas itu untuk dimulakan. Okey, so ni adalah contoh ya. Saya letakkan di sini. Kita boleh tengok ya. Aktiviti A. Alright. So nak bagi nampak betul-betul aktiviti A. Jadi aktiviti A akan bermula dengan satu aktiviti di sini. Satu kotak ya. So kita akan letakkan kotak A. Dengan duration 2. Alright. So lepas tu kita tengok seterusnya B, C dan D bergantungannya kepada selepas A siap, B, C, D dan E akan bermula selepas A siap. A ya, daripada aktiviti B, C, D dan E. Kalau tengok sini senang kita buat teruslah. Okey, 4 kotak. 1 2 3 4. Okey. So setiap kotak akan ada 7 kotak kecil. Okay, you all buat exercise ni buatlah elok ya. Saya sebab nak tunjuk. Ini jadi buat congak-congak sikit lah. Alright, satu lagi ni Okay, so A, B, A, iaitu daripada B, C, D dan E. Jadi saya susunlah senang sikit Saya susun macam ni. A, B, B, C, D dan E. Okey, so nampak A, B, C, D dan E selepas A. Okey, so yang ini yang saya tunjuk ni. Nampak tak perbezaan di antara atas ini dengan yang bawah? Okey, so contohnya kalau B, C dan D akan bermula selepas A siap. Jadi akan ada 3 arrow ya. Okey, kalau dia 3, kalau 4 lah. Okey, dia tak boleh buat macam ni. Macam ni ialah salah lah sebab kita tak nampak dia punya relationship di antara aktiviti ini dengan aktiviti ini dan juga dengan aktiviti A. Contohnya ni A, ni B dan C. Okey, so tolong jangan buat diagram dia punya arrow yang macam ni. Macam ni memang salah. So kena buat. Kalau ada 3 aktiviti, jadi akan ada 3 arrow. 4 aktiviti akan keluar 4 arrow. Alright. Okey, so sekarang ni kita dah tahu dah setiap satu ni akan keluar daripada A. Alright, then satu lagi untuk D dan juga E. Okey. So ingat tak saya bagi tahu kalau satu box, okey, yang ini tak ada meaning apa-apa, yang ini daripada titik ini sampai satu line ni, ini boleh letak di mana-mana pun arrow. Okey, ini pun sama boleh keluar daripada mana-mana arrow. Okey, yang ini betul, ya. Sebab ini menanda kepada start dan ini menanda complete bagi aktiviti A, bagi aktiviti ini. Alright. So siapa yang keluarkan arrow daripada sini macam tu, ini salah ya. Dia tak ada apa-apa maksud pun bahagian atas dan bahagian bawah. Okay. Alright. Next ialah kalau kita tengok sini sampai E. Okay, saya lupa letak ya. Patutnya kena letak 4, 2, 12. Okay. 4 duration, 2, 12 dan 20 duration untuk aktiviti E. Untuk aktiviti F daripada B dan C dan juga aktiviti G daripada B dan C. Okey, jadi ada 2 daripada B dan C. Okey, so jadi F F dan juga G. Okay. F 6 duration,
G 3 minggu duration. Okay, so F daripada B dan C. Jadi akan ada 2 arrow kepada F. Satu daripada B, satu daripada C. Okay, sama juga dengan G daripada B dan C. Maksudnya complete B, complete C, G akan mula aktiviti tersebut. So sini saya akan turun. Okay, because that arrow bertemu, jadi kita buat bump sikit lah. Okay, so yang ini tak payah. Alright. Nampak? F akan start apabila B dan C complete. G akan start juga apabila B dan C complete. Ada 2 arrow. Ni pun ada 2 arrow. The next one lepas G ialah H dan I. Okay, H dan I pun sama juga daripada F dan G. Okay, daripada F dan G. Jadi saya letak macam mana F dan G Jadi F, G, H. Alright. H ni pun akan ada 2 kebergantungan aktiviti selepas complete sesuatu aktiviti sebelum itulah. Okay. F, G, H dan I. Because dua-dua adalah daripada yang sama iaitu F, G. Okay. F, G. Duration untuk H ialah 5. Duration untuk I ialah 4 minggu. Okay. So H daripada complete F, H akan start. Dan juga dalam masa yang sama akan complete G. So H akan start. So ada 2 arrow lah di situ kebergantungannya. Next ialah I. I pun sama juga daripada F dan G. Maksudnya I boleh mula apabila F dan G complete. Okay, so jadi kita turunkan arrow, bump sikit. Okay, because dia bertemu arrow. Okay, so H daripada F dan G, I pun daripada F dan G. F dan G. The next one ialah J daripada H. Maksudnya J akan start apabila H complete. Okay, so yang ini senanglah, satu arrow sahaja. Alright. So H, I, J. J 2 minggu. So daripada H. H complete, J can start. And tinggal lagi 2 aktiviti iaitu K. K, kau tengok di sini daripada D, H, I. D, H, I. Okay, so saya letakkan di sini. Okay, K. K 4 minggu. K daripada D, H, I. Okay, so saya ambil je lah daripada sini dulu, senang. Okay, complete H, K can start. Complete I, K can start. And complete D. So, K can start. Faham kan? Okay, the last one ialah L. L daripada, maksudnya L akan start apabila E, J and K complete. E, J and K complete. Alright. So, kita penghabis lah. Tak ada apa dah. So, cukup satu kertas A4. Okay, K. L. L 3 minggu. So, daripada J. J complete. L can start. K complete. L can start. E complete. L can start. Cuma kita tak tahu which one. Because dia bergantung kepada calculation of earliest start, earliest finish, latest start, latest finish. Okay. So, dia kedudukan dia macam tu. Alright. Now, kita nak buat calculation. Okay. This is the diagram. So, kena tengoklah diagram ni apa nama. This is B, C. Okay. Dia punya calculation. Senang saja. Alright. Cuma dia punya syarat dia kalau you tengok ada satu aktiviti akan ada 2 arrow. Yang ini sama juga prinsipal. Di mana kalau 2 arrow. Macam ni. Kalau pergi, kita akan pergi kira dulu. Kira ke atas dulu. Maksudnya kira earliest start, earliest finish dulu. Okay, ni bila pergi. Dan bila kita kira latest finish, latest start, patah balik nanti baru dikira.
Okey, minggu yang mula-mula sekali mestilah kosong. Kosong tambah 2, 2. Senang. Maksudnya aktiviti A start hari kosong, complete pada hari kedua sebabkan durationnya adalah 2. So, kosong tambah 2 jadi 2. A complete pada minggu kedua. So, bermaksud B, C, D dan E can start selepas minggu ke-2 ataupun immediately after minggu ke-2. Jadi, 1 arrow, 1 arrow, 1 arrow, 1 arrow. Senang. 2, 2, 2, 2. B akan start pada minggu kedua, C akan start pada minggu kedua, D akan start pada minggu kedua, E akan start pada minggu kedua. Faham kan? Alright, sekarang kita pergi pada F. F ada 2 arrow, maksudnya F ini akan bermula sama ada daripada B atau daripada C. Sebab kita kena pilih the longest. Alright, so 2 tambah 4, 6. 2 tambah 2, 4. 2 tambah 2, 2 tambah 2. Oh, sorry, ini 12 14. Okey. So 2 tambah 20, 22. So minggu ke-6 B, minggu ke-4 C, minggu ke-14 bagi D dan juga pada minggu ke-22 E akan siap. Jadi kita ini dah dapat dia punya total, tapi yang F ini dia bergantung kepada B dan C sahaja. Ada 2 arrow kan? Okey. So B 6, C 4. So, yang mana the longest? Daripada B. G pula sama juga daripada B dan C. 6 dengan 4. Jadi, kita akan ambil the longest. 6. Okay. So, 6 tambah 6, 12. 6 tambah 3, 9. Now, we move on to H. H dan I ni bergantung juga kepada F dan G. So, 12, 9. The longest is, nampak tak? H akan siap, F siap, G siap, tapi H ini akan bermula pada yang longest sekali lah. Dia kena tunggu F complete pada minggu ke-12 because that is the longest one. 12. I pun sama akan start pada minggu ke-12. Because dia ada 2 arrow, kita ambil the highest ataupun the longest time. So total akan jadi 17. Ini akan jadi 16. Alright? 17, 16. Okey. So, yang ini J. J ada 1 arrow kan? Okey. Tak ada masalah lah. So, dia akan start. J akan start immediately after H. 17 lah. H complete pada minggu ke-17. Jadi, J akan start pada 17. Yang ini ada 3. Okey. K ada 3. Daripada H, I dan daripada D. Okey. 17, 16, 14. Which one is the highest atau the longest? Ialah H. Maksudnya selepas H siap, K akan bermula. Dalam masa ini pun dah lengkap, dia dah siap dah. Yang ini pun dah siap dah. Cuma dia kena tunggu sampai hari ke-17 lah. Baru boleh mula untuk aktiviti K. Okey, faham ya? Alright, now yang terakhir ialah L. L dia ada 3 arrow. Daripada J, maksudnya selepas aktiviti K, aktiviti J dan juga aktiviti E. Okey, so yang ini campur lagi 2 minggu akan jadi minggu ke-19, J is complete. K pada minggu ke-21 complete dan juga E complete pada minggu ke-22. Okey, antara 3 aktiviti tersebut ini dah minggu ke-19 dah siap, minggu ke-21 dah siap, tapi L nak start dia kena tunggu aktiviti E complete. So, ialah pada minggu ke-22. Faham ya? Jadi total completion for the whole activity daripada A to L ialah 25. Okey, so 25. Jadi saya nak kira yang ini pula. Maksudnya kita patah baliklah untuk sampai ke aktiviti A, iaitu untuk latest start dan juga latest finish. So 25, jadi kita turun 25. 25 tolak 3, 22. Alright, 22, 1 arrow, 1 tail, 1 tail arrow dan ini pun 1 tail arrow. Senang kita masukkan terus. 22, okey. 22, 22. Okey, nampak? Alright. So yang ini H. H daripada J dan juga daripada K. Okey, 22 tolak 2. 22 tolak 2, 20. 22 tolak 4 jadi 18. Okey? Alright. So 20 dengan 18. Which one is the lowest? Ingat patah balik kita akan ambil yang paling rendah.
Okey, jadi 18 lah, iaitu daripada K. So 18 tolak 5 jadi 13. Tolak duration jadi 13 untuk letter start bagi H. Okey, so letter finish bagi I ada berapa arrow? 1 sahaja, jadi senang 18. Okey, 18 tolak duration, okey, akan dapat letter start bagi I iaitu 14. Okey, 13, 14. Okey, now F. F ni ada 2 daripada H dan daripada I. Okey, 13, 14. Okey, kita akan ambil yang paling rendah lah. 13. 13 tolak 6, 7. Okey, tolak duration. Akan dapat letter start F ialah 7. Okey, 14 dan juga 13. Okey, G daripada 2. Nampak 1 daripada sini dan 1 daripada sini. Jadi H dan juga I. 14 dan 13. Yang ini pun akan ambil the lowest. 13. 13 tolak 3 tolak duration. Letter start. Letters finish tolak duration dapat letter start 10. Okay. Senang kan? Alright. Now yang ini pun sama juga. Mempunyai 2 arrow. Iaitu daripada F dan daripada G. Okay. 7 dan 10. Okay. So kita ambil 7 lah. Yang ini pun 7 tolak 4 jadi 3. Yang ini pun daripada F dan daripada G. 7 dan 10. Jadi kita ambil 7. 7 tolak 2, 5. So letter start untuk C ialah 5. Okey, yang ini satu arrow. Nampak satu arrow, jadi tak ada masalah. 18 lah. Letter start bagi K akan jadi letters finish bagi D. 18. 18 tolak 12, 6. Okey, yang ini tadi kita dah letak 22 kan? Sebab dia satu sumber je daripada L. Letters start untuk L akan jadi letters finish untuk E. 22 tolak 22. Okay, now we move the last one, A. The lowest is in between B, C, D dan E ialah 2. 3, 5, 6, 2. Letters start untuk B 3. Letters start untuk C 5. Letters start untuk D 6. Dan untuk E ialah 2. So kita akan ambil 2. 2 tolak 2, 0. Okay. So nampak tak? 0, 25. Selalunya di ujung dan di depan mesti critical dan critical. Penutup, pembuka dan penutup. Ingat yang ini pun sama. Itu saya dah bagi tahu dalam lecture. Note dia mesti satu saja. At the end mesti satu. Okay, start ni mungkin ada 2, 3, tak ada masalah. Okay. Alright, now kita nak kira float. Okay, so float ni saya nak guna color lain lah. Okay, float ni bagi saya kalau presiden tak buat table pun tak apa sebab dia senang saja. So kita guna total float. Okay, total float sama juga apa dia? Letters finish tolak earlier start tolak duration. Betul kan? Ya, letters finish tolak earlier start tolak duration. Okay, so sekarang kita nak isi tempat kosong ni. Selalu bila buat table, student selalu lupa letak ni. Kalau tak letak dalam float table ni, dalam diagram ni maksudnya tak lengkap lah diagramnya. Okay, so senang kita buat terus daripada sini. 25 tolak 22 tolak 3. Letters finish tolak earlier start tolak duration. So akan dapat 0. 0 mean critical. Jadi kalau yang ni pula 22 tolak 17, 15. Okay. Tolak 2. Jadi 3. 22 tolak 17, 5. Tolak duration 4. Floatnya 1. 18 tolak 12, 6. 6 tolak 5, 1. Okay. 18 tolak 12, 6. 6 tolak 4, 2. Ya. Floatnya 2 di sini. Yang ini 13 tolak 6, 7. 7 tolak 6, 1. 13 tolak 6, 7, 7 tolak 3, 4. Okay, floatnya bagi G adalah 4. 7 tolak 2, 5, 5 tolak 4, 1. 7 tolak 2, 5, 5 tolak 2, 3. 18 tolak 2, 16, 16 tolak 12, 4. 22 tolak 2, tolak 20, 0. Yang ini pun akan dapat 0. So, kita tulis sikit. Maksudnya di sini total float sama juga dengan saya nak kutip balik ni.
Okey. 1 tambah 3 tambah 4 tambah 1 tambah 4 tambah 1 tambah 2 tambah 3 tambah 1. So the total of total float 4 20. Tak silap saya lah. Okey, kalau kita campurkan ni 4 8 10 15 20. Okey, so critical activity kita tulis di sini, critical activity ialah mana? A yang kosong E dan L. Okay, so now kita dah dapat dah critical activity. Kita plotkan the critical line yang kosong, itu daripada A sambung ke E. Kosong, ni kosong dan terus pergi kepada yang terakhir, iaitu critical-nya ialah L. Alright, so this is the exercise number 1. Okay, ini dia punya apa nama ni table. Okay, dan inilah hasilnya. Okay, ini diagram. Okay, precedent diagram, senang. Jadi untuk exercise yang kedua, okay, lepas ni kita sambung dengan exercise yang kedua. Alright. Okay, kita akan mulakan pada exercise yang kedua. Okay, exercise yang kedua ni dia ada different sikit, iaitu dia ada lag time. Okay, lag time dan juga dia ada relationship yang start to start dan juga finish to finish. Okay, so kalau tengok sini, dia punya activity daripada A sampai J. Okay, A sampai J dan ni duration, predecessor dia dan juga duration. Okay, so E, kalau dia tengok di sini, dia sebut sebagai activity E. Dia ada E can start after 3 weeks. D has started. That means this one maksudnya start to start. Tapi ada masa menunggu selama 3 minggu. Yang F ni pula ialah F can start after 5 weeks. C has started. Ni pun sama. Start to start. So dia akan mempengaruhi kepada arrow, sama ada arrow tu keluar daripada mana, daripada penjuru mana. Okey, dan juga daripada bahagian mana, depan ataupun belakang lah. Okey, C has started. Yang ini pula I tapi ada masa menunggu, yang ni ada masa menunggu 5. I juga ialah I cannot finish until G has finished. That means finish to finish relationship of the activity. Tapi ada masa menunggu sebanyak 5 minggu. Okay, so teruslah kepada latihan. Berbeza sikit daripada yang first tadi, because dia adalah dia ada lag time dan dia ada different relationship, bukan normal relationship ataupun standard relationship, iaitu complete to complete to start. Okay, alright, kita mulakan dengan activity A. Right, so kita start balik di sini. Okay, so activity A durationnya ialah 8. Okay, then B daripada A saya letakkan di sini. B daripada A 11 dia punya period. Okay, so sambung teruslah sebab dia tak ada apa, dia mean complete A, B can start. Okay, ini complete to start lah. C daripada B dan D. Okay, C daripada B dan D. Jadi D tak ada lagi. D kita kena buat dulu lah. D pun daripada A. Jadi D. Okay, so D. Okay, so D durationnya ialah D ialah 10. Okay, now we move on to C. C daripada B dan D. B dan D. So kita letakkan kat sini. Normal relationship. Jadi daripada D dan daripada B. B, C ni C. Durationnya 5. Okay. So kita tengok pula pada D. D daripada A tadi kan. Okay, dengan rupa arrow lah. Sini satu. Okay, then lepas tu apa? D, E. E daripada D. Saya letak dekat dengan ni lah sebab dia dekat dengan D.
Susunan untuk aktiviti ni tak kisah. Jangan you nak kena ikut susun A, B, C, D, tak. Not necessarily. Okay, so tapi D ni dia ada ni kan, start to start kan. So kena tengok balik. Start to start of apa? E can start immediately after 3 weeks D has started. That means start to start. Okay, so remember that saya bagi tahu ini daripada titik ini sampai titik ini, satu long ni, satu panjang ni, kotak-kotak ni, ini adalah start. Okey, yang ini adalah complete. Jangan keluarkan arrow daripada atas tadi macam saya dah sebut tadi. Jangan keluarkan arrow macam tu. Ni salah. Okey. Jadi sekarang ni kena keluarkan daripada sini start. Start daripada E adalah D. Okey. Start to start. Start to start. Start D, start E. Okey, tapi kena tunggu 3 minggu. Jadi kita letak 3 di situ. Dia punya lag time. Okey, next one. C dan E. F daripada C dan E. Okey. So, saya letak dekat dengan sini. Okey, jangan terus tarik arrow Tengok dulu dia punya notes. F. Okey, E tadi durationnya berapa? 8. F durationnya 10. Okay, so F can start after C has started. That means C to F ni start to start. Okay, start to start. Okay, tapi menunggu selama 5 minggu. Okay, ni start lah. Titik start ni. Start to F. Tapi untuk yang C, E kan? E ada mention apa-apa? Tak ada mention apa-apa. That means selepas E siap. Okay. Tapi kita tak tahu lagi which one yang dia akan follow lah, sama ada E ataupun C. Kita tengok yang mana paling banyak dia punya longest period. Okay, sebab dah ada 2 arrow kan. Okay, next one ialah G. G daripada E dan F. Okay, G daripada E dan F. Okay, so G 5 period, 5 duration. So tak ada apa-apa. Jadi kita consider that complete to start. E dan F kan? E dan F untuk G. Okay. Dan seterusnya ialah H. H daripada E. Oh, makin tinggi ni. Alright. Kalau boleh jarakkan sikit lah. G, H. Okay. Ada apa-apa relationship? Tak ada. That means dia normal relationship. Complete to start. H ialah 3. Alright. Next one ialah H dan I. I daripada G. Okay. So yang ini saya tak letak lagi arrow sebabnya dia ada notes dekat situ. Kena tengok dulu. Tak silap saya ialah finish to finish. Ya. Yeah. I 10 duration, but dia kata G, okay, I cannot finish until 5 week G has finished. G to complete ni lah. Complete this one ke sini. Finish to finish. Tapi kena tunggu masa 5 minggu. Okay. Right. The last one ialah H and I kepada aktiviti yang terakhir. Alhamdulillah muat A4 size Okay, HIJ. Okay, normal relationship. H normal relationship. J 6. Okay. So you boleh buatlah macam mana you nak bentukkan dia punya precedent diagram, nak ke bawah, nak bagi sama. Okay, janji kita nampak di dalam bentuk diagram. Okay, now kita akan kira earliest start and earliest finish untuk pergi dulu. Okay, earliest start and earliest finish bagi setiap activity. Okay, the calculation is be careful because kita ada lag time. Okay, then ini bermula dengan 0 tambah 8 8. Okay, so 8 ini arrow keluar bukan arrow masuk, jadi 1 je lah. Jadi sini 8. Okay, maksudnya selepas activity A complete pada week 8. Okay, D dan B akan start pada week 8 juga. Okay, total 18. Total
19. Is it right? Okay. So now E ialah start to start. Okay. Dia tak boleh bukan daripada 18 ya. Bukan sebab relationship dia daripada E akan start sama dengan D. Tetapi ada masa menunggu sebanyak 3 minggu. Jadi 8 tambah 3. Jadi E akan start pada minggu ke-11. Faham ya? Okay. So E akan complete pada minggu ke-19. Nampak? 19. Okay. So yang ni ada 2 arrow, 18 dan 19. C akan start pada hari ke berapa? 18 ke 19? Okay, 19 lah. Because kita pergi, kita akan ambil highest. Ingat tu. Pergi akan ambil the highest. Okay, jadi 19 tambah 5, 24. Okay, so now F ni 10. Kita nak ambil yang mana? Nak ambil ni ke? Nak ambil yang ni ke? Okay. So, ni 19. Supposed to be kita akan letak 19. Tapi kita tengok yang ni dulu. F akan start serentak dengan C. Tetapi kena tunggu lagi 5 minggu. Jadi, 19 tambah 5, 24. Jadi, F akan start pada minggu ke-24. Bukan minggu ke-19. Faham? Sebab 24 tu lagi highest daripada E. Okay. So, 24. Jadi, sekarang ni H tak ada apa. Satu arrow sahaja. Jadi, ni 19 lah. 19 tambah 3, 22. H akan complete pada minggu ke-22. Okey, G ada 2. Satu daripada E dan satu daripada F. Yang ini akan jadi 34. F akan complete pada minggu ke-34. E akan complete pada minggu ke-19. Jadi G ni akan start pada minggu ke-34 lah. Okey, dia ada 2 arrow kan? Jadi 34, 39. 39. Okey, yang ini nampak ada 2. Okay, kita pergi yang kat sini dulu macam mana nak pergi ni. Complete. Finish to finish. Kita tak boleh letak sini because tak ada apa-apa arrow di sini. Jadi kita bergantung kepada finish to finish. 39 tambah 5 jadi berapa? 44. 44 tolak 10. Baru kita dapat early start untuk aktiviti I akan start pada minggu ke-34. Complete pada minggu ke-44. Sebab dia finish sepatutnya sama dengan G. Okay, untuk aktiviti I ni patutnya complete sama dengan G. Tapi dia kena tunggu lagi 5 minggu. Jadi 39 tambah 5 jadi 44. So 44 dengan 22 jadi 44. Jadi 44 tambah 6. Ya, the whole completion bagi aktiviti A to J ialah minggu. 50 minggu total. Jadi kita patah balik. Iaitu kira latest start dan latest finish. Okay. Ni bila the lowest. Alright, bila atas sama ini pun akan jadi latest finishnya akan jadi 50 dan untuk J. 50 tolak 6 44. Okay. So 44 yang ni arrow masuk kan. Jadi satu sajalah jadi 44 lah juga di sini. 44 tolak 10 jadi 34. Okay, so yang ini pun satu arrow. 44 tolak 5 akan jadi 39. Tolak 5 lagi 34. Yang ni berapa? 44 lah. Satu arrow. Satu arrow. So 44 tolak 3. Okay, jadi 41. Okay, betul tak? Okay, 44 tolak 3 jadi 41. Jadi yang ni ada berapa arrow ni? 34. Tak ada arrow. Tak ada apa kan? Satu je kan? Jadi 34. 34 tolak 10, 24. Okey, jadi yang ini sekarang ada berapa arrow? 1, 2, 3. Jadi kita nak kena pilih the lowest. The lowest is now this one 24, 34 and 41. Okay, di arrow ni 41, arrow G 34 dan arrow F 24. Itu 24. Jadi 24 lah. 24 tolak 8, 16. Betul. Okey, now yang ini 24. Okey, tak boleh masuk sini kan 24? Tak boleh. Jadi 24, kita kira dulu dia punya latest start dulu. Okey, 24 tolak 5 jadi 19. 19 tambah 5 akan jadi 24. Dia mesti samanya selalu. Okey, now kita pergi kepada D. D ada satu arrow saja yang pergi daripada dia. Tailnya satu saja, jadi 19 lah. Yang ini pun sama, 19. 19 tolak ni 11 kan? Okey, 8. Okey, yang ini 19 tolak 10, 9.
Betul ke 9? Okey, yang ini kita ambil. Sebab dia ada 2 ni tau. Yang ini tolak yang ni dapat yang ni. Yang ini kalau ikutkan kena tolak dapat yang ni. Okey, 16 tolak 3 berapa? 16 tolak 3. So 16 tolak 3 berapa? Nak kira ya. 16 tolak 3. 13. Yang ini 19 tolak 10 9. Okey, 13 dengan 9 yang mana besar? Yang mana kecil? Kita pun nak patah balik kan? Jadi 9 lah. Jadi kita put 9. So abaikan yang 16 tolak 3 ni. So kita kena letak yang ni 9. Okey. So jadi 8 9. Yang antara 8 dengan 9 jadi yang inilah 8. 8 tolak 8 kosong. Okey. So 0 0 45 44 50. Okey. So dapat tak? Okey, dapat Jadi sekarang kita kira total float. Total float dia untuk kita dapatkan tak payah buat table terus je. Sebabnya kita nak cepat kan. 50 tolak 44 tolak 6 kosong. 44 tolak 34 tolak 10 kosong. Okey. 44 tolak 19 tolak 3 22. Okey, betul tak 22? 44 tolak 19 tolak 3. Betul 22. Okey. 39 tolak 34. Okey, betul. Tinggal kosong. Kosong. 39 tolak 34, 35 tolak apa nama ni? 39 tolak 34. Tinggal 5 tolak 5 kosong. Yang ini pun kosong. Okey. So 24 tolak 19. 24 tolak 19. 24 tolak 11. 24 tolak 11 tolak 8. Tinggal 5. Okey. 24 tolak 19 tolak 5 kosong. Okey, sama. Yang ini 19 tolak 8 11 tolak 10 tinggal 1. 19 tolak 8 tolak 11 kosong. Yang ini pun kosong. Okey, jadi kita tulislah. Okey, kita tulis sini total float. Total float. Ya, so kita kutip je lah. 1 tambah dengan 5 tambah dengan 22. Dah. Okey, so jadi 1 tambah 8. 1 8. Okey, 1 tambah ni 5 6 tambah ni 28. Okey, so activity critical. Ya, critical activity ialah A, B, C, F, G, I, and J. Okay. Betul tak? Boleh dapat tak satu line? Okay. Kita plotkan the critical path. Okay, satu line. Masih lagi satu line. Okay. Satu line dan akhirnya penutup. So, inilah dia. The complete of diagram bagi precedent diagram. Okay. So, hopefully that you can understand. The first exercise tadi dia tak ada lag time. Second exercise ini ada lag time. Tapi be careful lah with the calculation because the lag time ni dia memang kalau silap kira the whole set of dia akan jadi salah. Okey, itu saja untuk exercise precedent diagram. Selepas ni tengok pula video untuk project crashing. Latihan untuk project crashing, exercise untuk project crashing Okey, terima kasih.